wabarakatuh. Nama saya Nurifah Syirah. So, hari ini saya nak membentangkan tentang pengenalan kajian bagi kumpulan kami. Pada era globalisasi dunia kini, banyak mencetuskan perubahan dalam menghayati kehidupan selepas perkembangan ICT wujud dan terjemah dalam bentuk internet, aplikasi digital seperti Facebook, Instagram dan TikTok. Ia telah menular dalam setiap masyarakat dan generasi di Malaysia yang tidak mengira umur, seterusnya memberikan impak yang besar dan menjadi cabaran terhadap etika, bahasa dan budaya pemikiran serta corak hidup yang bersendikan adat, tata sila dan penghayatan agama. Perubahan dunia masa kini amat pantas hasil ledakan teknologi maklumat yang telah berjaya menghapuskan batasan sempadan sebuah negara. Malahan ia berjaya merubah bentuk pemikiran ideologi, budaya dan berbagai elemen luar memasuki ruang negara lain tanpa sekatan dan kawalan seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan. Dari satu segi, ICT juga boleh merapatkan jurang komunikasi. Dengan itu, ia boleh menjadi sesuatu yang positif dan negatif atau kata lain membina dan menghancurkan diri kita sendiri. Maka kefahaman mengenai etika dalam penggunaan ICT yang tidak bercanggah dengan peradaban di Malaysia sangat diperlukan oleh semua pihak bagi mewujudkan kesepaduan nasional dan mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Seterusnya, bagi permasalahan kajian, dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini, isu-isu perpaduan antara kaum seringkali menghujani dan menjadi topik perbualan yang hangat dibicarakan di laman sawang. Begitu juga rakyat Malaysia yang tidak terkecuali daripada isu-isu ini. Jadi beberapa persoalan yang menjadi permasalahan kajian ini, iaitu yang pertama, adakah rakyat Malaysia menitikberatkan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT bagi memupuk kesepaduan nasional? Seterusnya, sejauh manakah rakyat Malaysia mengenal pasti dan memahami peranan mereka dalam penggunaan ICT? Yang terakhir, apakah kesan atau impak negatif terhadap kesepaduan nasional dan keharmonian negara apabila berlakunya penyalahgunaan ICT? Seterusnya, bagi objektif kajian, bagi menjawab kepada persoalan-persoalan tersebut, beberapa objektif kajian akan dibincangkan berdasarkan dapatan kajian kumpulan ini. Antaranya adalah untuk membincangkan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT dalam kalangan mahasiswa UTHM. Yang kedua, mengenal pasti peranan setiap individu dalam penggunaan ICT dalam kalangan mahasiswa UTHM. Dan yang ketiga, menganalisa implikasi yang boleh berlaku akibat penggunaan ICT yang salah terhadap kesepaduan nasional dalam masyarakat komuniti setempat. Seterusnya, bagi kepentingan kajian, terdapat beberapa kepentingan yang diperolehi daripada zaman ICT ini terhadap kesepaduan nasional. Antara kepentingannya adalah dapat membantu dalam menyatu padukan masyarakat melalui media sosial. Hal ini demikian kerana melalui media sosial, seseorang individu itu dapat mengenali atau berkomunikasi dengan seseorang individu yang beragama lain dengan menggunakan aplikasi yang sering digunakan dalam kalangan masyarakat, iaitu Facebook, WhatsApp, Instagram dan juga Twitter. Selain itu, daripada ICT ini juga dapat membantu seseorang itu mempelajari atau mengetahui bagaimana cara kehidupan dan adat resam agama-agama yang berbeza. Dan akhir sekali, kepentingan pengaruh ICT adalah dalam aspek politik. Hal ini demikian, media sosial juga menjadi faktor utama dalam politik di mana pemimpin dapat menyalurkan maklumat dengan lebih jelas dan juga lebih tepat. Bagi skop kajian ini tertumpu kepada pelajar-pelajar UTHM sahaja yang terdiri dari masyarakat yang berbilang kaum dan juga berbagai agama. Yang terakhir sekali, hasil kajian ini dijangkakan akan membantu dalam mengenal pasti etika, peradaban dan peranan setiap pelajar UTHM dalam penggunaan ICT dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu juga, hasil kajian dijangkakan akan membantu dalam mengesan akibat buruk atau impak negatif kepada pelajar UTHM daripada penggunaan ICT terhadap kesepaduan nasional. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi seterusnya saya akan membincangkan mengenai sorotan kajian. Di sini saya akan membentangkan kenyataan, kaedah, teori, pendapat dan laporan kajian berkenaan tajuk yang dipilih. Sumber-sumber yang diperoleh diambil daripada artikel, jurnal dan pernyataan dari seorang pakar yang berkaitan dengan tajuk ini, iaitu pengaruh ICT terhadap kesepaduan nasional. Jadi penggunaan ICT kini juga dapat menimbulkan rasa kebimbangan terhadap kesepaduan nasional dalam sistem peradaban dalam kalangan pelajar sebagai rakyat Malaysia. Melalui teknologi ini juga
Ia amat penting sebab ia sebagai salah satu medium penggerak kesepaduan nasional dalam negara ini. Kata Anderson dan Taylor yang mengatakan globalisasi merupakan satu proses peningkatan jaringan di mana ia saling bergantung antara satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain. Jadi tidak mustahil ia mampu mempengaruhi setengah individu sama ada ke arah kesejahteraan atau sebaliknya. Bak kata pepatah, dalam setandan pisang tidak semuanya busuk. Jadi antara objektif utama kajian ini adalah bagi mengkaji sejauh manakah rakyat Malaysia sebagai pelajar universiti menitik beratkan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT bagi memupuk kesepaduan nasional. Jadi kalau kita lihat pada era kini memiliki pengaruh yang kuat di setiap dimensi kehidupan masyarakat. Media massa merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi peranan komunikasi sangat penting untuk menentukan penyampaian informasi. Menurut laporan jurnal dari Institut Kajian Etnik kita pada Oktober 2016, pengaruh media massa berbeza-beza terhadap setiap individu. Hal ini disebabkan kerana adanya perbezaan di antara pola pemikiran, perbezaan sifat yang memberi impak kepada sikap hubungan sosial setiap hari dan perbezaan budaya. Hal ini ia terjadi perubahan-perubahan sosial baik secara positif maupun negatif. Jadi di dalam kajian ini juga adalah untuk menganalisa implikasi yang boleh berlaku akibat penggunaan ICT yang salah terhadap kesepaduan nasional dalam kalangan pelajar di UTHM. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya kemudian serahkan kepada rakan saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris bin Huzan dan saya akan membentangkan metodologi kajian. Okey, apa itu metodologi kajian? Metodologi kajian boleh didefinisikan sebagai satu kaedah atau langkah untuk mengumpul dan menganalisis sesuatu maklumat atau kajian. Okey, ianya digunakan sebagai bukti bagi menyokong sesuatu kajian yang dijalankan. Okey, tujuan utama metodologi ialah untuk membantu pengkaji maklumat memahami dengan lebih jelas mengenai kajian yang dilakukan. Dalam kes ini, kami melakukan satu kajian terhadap iaitu pengaruh ICT terhadap kesepaduan nasional. Okey, terdapat pelbagai metodologi yang boleh dilakukan. Namun, kami telah melaksanakan metodologi kajian yang sesuai dengan keadaan pandemik sekarang. Okey, yang pertama adalah penggunaan borang atas talian atau lebih dikenali sebagai online form. Kami menggunakan platform Google Form untuk melakukan soalan dan mengedarnya kepada sasaran kajian iaitu pelajar-pelajar UTHM. Okey, metodologi yang kedua ialah kajian melalui internet iaitu mencari apa-apa maklumat yang berkaitan dengan isu yang kami sedang kaji iaitu pengaruh ICT terhadap kesepaduan nasional. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk bab 4, bagi demografi responden, seramai 50 orang responden telah memberi maklum balas dalam soal selidik yang telah dijalankan. Huraian analisis latar belakang responden melibatkan jantina, umur, bangsa, fakulti dan tahun. Seramai 20% responden adalah perempuan manakala seramai 80% adalah lelaki. 90% dari responden berumur 19 hingga 21 tahun. 10% berumur 22 hingga 25 tahun. 94% responden merupakan berbangsa Melayu dan 6% berbangsa Cina. 62% responden merupakan pelajar FKEE, 24% pelajar FKAAB, 6% pelajar FSKTM, 6% pelajar FAST dan 2% pelajar FPTV. Sebanyak 82% merupakan pelajar tahun 1, 12% pelajar tahun 2, 4% pelajar tahun 3 dan 2% pelajar tahun 4. Untuk soalan 1, adakah anda selalu atau pernah menggunakan ICT seperti laman sesawang dan media sosial dalam kehidupan seharian anda? Seramai 49 orang menjawab ya, manakala satu responden menjawab tidak. Untuk soalan 2, adakah anda menitik beratkan nilai etika dan peradaban dalam penggunaan ICT? Seramai 46 orang menjawab ya, manakala 4 responden menjawab tidak. Bagi soalan 3, kami mendapati bahawa seramai 19 orang responden telah terlibat dengan penyebaran berita palsu, manakala 31 responden tidak pernah terlibat. Soalan 4, seramai 32 orang individu memainkan peranan mereka dalam menghentikan penyalahgunaan ICT.
seperti melaporkan perkara tersebut kepada pihak yang berkenaan manakala 18 individu tidak memainkan peranan tersebut. Untuk soalan 5, setiap individu memainkan peranan yang penting dalam menggunakan ICT bagi mewujudkan masyarakat yang bersepadu dan harmoni. Seramai 37 responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut, 12 orang setuju dan 1 orang tidak setuju. Soalan 6, penyebaran maklumat dan berita yang tidak sahih boleh memberikan kesan negatif kepada perpaduan kaum di Malaysia. Seramai 40 responden sangat setuju, 9 orang setuju dan 1 orang tidak setuju perkara tersebut boleh memberikan kesan negatif kepada perpaduan kaum di Malaysia. Soalan 7, terdapat segelintir individu atau pihak yang bertanggungjawab menyalahgunakan ICT bagi menimbulkan masalah perpaduan di Malaysia. Seramai 36 responden sangat setuju, 10 orang setuju, 3 orang tidak pasti dan 1 orang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Bagi soalan 8, responden diminta untuk memberikan kesan penyalahgunaan ICT terhadap kesepaduan di Malaysia. Seramai 19 orang responden telah memberikan pendapat mereka masing-masing. Jawapan majoriti yang kami terima ialah berlaku perpecahan dalam kalangan masyarakat. Selain itu, antara jawapan dari responden, perpaduan tergugat, mengganggu sensitiviti masyarakat majmuk di Malaysia, lalu menyebabkan tumbuh sifat tidak puas hati atau benci terhadap kaum lain, boleh menyebabkan berlaku rusahan kaum, boleh meruntuhkan keamanan di Malaysia, boleh membocorkan aib orang dan boleh menyebabkan maklumat-maklumat negara tersebar kepada orang yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Muhammad Nasri bin Ahmad Safar Bahari, memetik seksi I20031. Antara kesimpulan yang boleh dibuat dalam tajuk penggunaan ICT terhadap sebahagian nasional adalah penggunaan ICT boleh dikatakan tempat penyebaran maklumat dan tempat komunikasi yang mudah bagi seorang individu. Ayat demikian, penggunaan ICT ini boleh memberi impak yang positif dan negatif terhadap kesepaduan nasional. Antara impak yang positif yang boleh kita simpulkan, penggunaan ICT, seseorang individu boleh mengetahui budaya ataupun agama yang lain dengan menggunakan ICT. Lepas itu, bagi impak yang negatif adalah apabila seseorang itu menyalahguna penggunaan ICT yang boleh mendorong ke arah kemusnahan kesepaduan nasional. Contohnya, seseorang individu menghina ataupun membuat sesuatu yang tidak sepatutnya yang boleh menjerumus ke arah keburukan agama-agama lain. Akhir sekali, penggunaan ICT sama ada media atau elektronik sememangnya memainkan peranan membentuk kehidupan masyarakat kini. Hal ini demikian kerana negara Malaysia hidup dengan pelbagai kaum. Dengan itu, untuk mencapai tahap negara yang harmonis, seseorang individu hendaklah menghormati agama lain dari pelbagai aspek seperti agama, budaya dan lain-lain. Sekian, terima kasih.